Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung mentelaah kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam bab yang ke-215, bab pada menyatakan keutamaan siwak bersugi, hadis yang ke-7 dalam bab tersebut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku muthiratun lil fami mardatun lirabbi. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Khuzaimah fi sahihihi bi asanidin sahihah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersiwak itu manfaatnya adalah membersihkan mulut dan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni Nabi sebut ada dua manfaat. Satu manfaat dari segi sosialnya dalam masalah siwak bersugi ataupun menyucikan gigi dan mulut. Yang pertama, dari segi muthiratul lil fami, dia akan menyucikan mulut, dan sudah tentulah dari segi manfaat sosialnya amat baik, kerana dalam perhubungan antara antara orang ke orang itu akan mendatangkan suasana yang harmoni. Yang keduanya mardatul lirabbi, dia juga akan mendapat redha daripada Tuhan, iaitulah dengan tiga perkara. Yang pertama, kerana dia melaksanakan sunnah. Yang kedua, kerana dia mendatangi salat dan mendatangi amalan-amalan yang lain dalam keadaan menghilangkan semua kesan-kesan yang tidak baik ketika bertemu dengan Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Dan yang ketiganya, rida itu kerana siwak ini ataupun bersugi ini, menyucikan gigi dan juga mulut ini, dia sebahagian daripada fitrah. Bila sebahagian daripada fitrah, satu perkara yang boleh diterima oleh semua manusia, dia fitrah, dia boleh diterima oleh semua manusia. Lalu kerana itulah baginda Ar-Rasul sallallahu, ataupun tiga perkara inilah yang membawa, kalau kita boleh mengambil hikmah daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya as-siwaku mutahhiratul lil fami mardatul lirabbi. Bersugi itu, menyucikan gigi itu akan menyebabkan mulutnya bersih dan juga untuk mendapat redha daripada Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Hadis yang kedua pada malam ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitrati al-khitanu wal-istihdadu wa taqlimul adfar wa naftul ibti wa qassus syarib. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sunnah fitrah itu ada 5. Apa sunnah fitrah? Sunnah fitrah ini dari segi ta'rifnya, dia adalah perkara-perkara yang diterima secara umumnya oleh semua masyarakat, oleh semua bangsa. Itu disebut sebagai oleh semua manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla ni, semua tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira duduk di benua mana. Secara umumnya mereka menyebut kata perkara-perkara ini adalah perkara yang diterima. Sebab itulah dia panggil dengan sunnah al-fitrah ataupun sunanil fitrah. Sunnah fitrah. Fitrahnya itu diterima.
Sunnah fitrah. Almarhum abang saya yang kelima, rahmatullah alaih, dia telah meninggal 7-8 tahun dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya. Saya 9 beradik, daripada 9 2 dah dikebumikan, dan Allah Ta'ala ambil mengikut urutan ganjil. Mula dari yang kelima, lepas tu yang ketiga. Yang kelima, lepas tu yang ketiga. Yang ketiga tu 31 Disember 3 tahun lepas. Hari ni 31 Disember dipanggil balik ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Jadi tinggal lagi ada 3 orang lagi yang ikut urutan ganjil. Sulung saya nombor 7 dan 9 adik saya Sa'radhi. Jadi ada 3 orang lagi. Nak mula hak mana pula wallahu alam. Dia dalam karya ilmiah dia ataupun tesis dia untuk keluar sebagai untuk bergraduasi daripada Universiti Abu Bakar Islamiyah University di Karachi. Dia menulis daripada fakulti hadis, dia menulis tentang sunan fitrah, menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan sunan fitrah, dan dalam masa yang sama dia mengulas tentang melihat kepada periwayatannya dan melihat kepada syarahnya. Dia ada menulis tentang perkara ini. Jadi saya baca sudah agak lama dia tulis tu. Dia bergenerasi tahun 94 ya, lebih kurang itu 94 ataupun 95. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatinya. Dan ini di antara hadis-hadis yang beliau himpunkan. Antaranya dalam ta'rif yang dipanggil dengan ta'rif sunan fitrah. Sunan fitrah itu merujuk kepada secara fitrahnya daripada dulu lagi. Benda-benda ni dilihat sebagai perkara yang baik, perkara yang secara umumnya orang beramal dengannya. Negro ke, orang kulit hitam ke, orang kulit putih ke, sawo matang ke, orang asli ke, mereka buat benda ni. Itu yang pertama. Dalam hadis ni, hadis yang kedua malam ni dengan hadis yang ketiga, dia ada perbezaan dari segi jumlah. Hadis yang kedua malam ni diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5, au khamsum minal fitrati, ataupun 5 perkara itu merupakan fitrah manusia. Apa yang 5? Yang pertama dia sebut al-khitan. Al-khitan maksud dia beratan. Saya kita ulas dalam hadis yang ketiga nanti. Khitan maksud dia berkhatan, khitan. Yang kedua, wal istihdad. Istihdad maksud dia cukur bulu kemaluan. Yang ketiganya taqlimul azfar, memotong kuku. Yang keempatnya natful ibti, cukur ataupun cabut bulu ketiak. Dan yang kelimanya qassus syaribi, mencukur ataupun menipiskan kumis, menipiskan misai. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga malam ni, hal ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrum minal fitrati. Hadis ni pula Aisyah riwayatkan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrum minal fitrati, ada 10 perkara yang disebut sebagai sunan fitrah. 7 perkara ini sebahagian daripada yang disebut sebagai sunnah fitrah ataupun sunan al-fitrah. Yang pertama, qassus syaribi, menipiskan ataupun membuang misai. Ada dalam yang 5 tadi ni. Yang kedua, wa i'fa'ul lihyah, membiarkan panjang janggut. Itu tidak ada dalam hadis yang kedua tadi. Yang ketiga, was-siwak. Yang ketiga adalah as-siwak. As-siwak membersihkan gigi. Itu tidak ada dalam hadis tadi. Yang keempat, wal istinsyaqul ma'i. Wal istinsyaqul ma'i, memasukkan air ke dalam hidung ketika mana berwuduk. Itu juga tidak ada. Yang kelima, dia panggil qassul azfar, memotong kuku. Itu ada tadi. Yang keenam, wa ghaslul barajim, membasuh sela-sela jari ketika mana berwuduk.
itu juga tak ada tadi. Wa naftul ibti, dan juga mencukur bulu ketiak, itu ada tadi. Wa halqul anah, dan juga mencukur al-anah. Al-anah adalah nama bagi semua jenis rambut yang duduk di sekitar kemaluan lelaki ataupun kemaluan perempuan, itu dipanggil dengan anah. Ada juga tadi dia panggil dengan istihdad, istilahnya. Yang seterusnya, wa inqadul ma', iaitulah bersuci atau apabila membuang air kecil, itu dipanggil dengan apa? Al-istinja. Berkata rawi, saya lupa yang ke-10, tetapi kalau tidak salah dia sebut sebagai al-madmadah, iaitulah berkumur-kumur ketika mana berwuduk. Ini disebut sebagai sunan fitrah. Sunan fitrah sebahagiannya disebut dalam wuduk, sebahagiannya tidak disebut di dalam wuduk, sebahagiannya yang semua manusia. Jadi yang disebut dalam wuduk itu adalah pengukuhan ke arah perkara-perkara yang sebenarnya amat dituntut dalam menjaga kebersihan diri, perkara-perkara yang amat dituntut untuk menjaga kebersihan diri. Jadi macam kita kata naftul ibti, buang bulu ketiak, itu sebahagian daripada perkara yang dituntut untuk menjaga kebersihan diri. Halqul anah adalah buang berbulu di sekitar kemaluan, itu adalah untuk menjaga kesihatan dan juga untuk menjaga kebersihan diri. Itu disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat malam ni, sebelum daripada kita kembali dan kita gabung semua hadis-hadis ini. Hadis yang keempat dia sebut, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ahfu syawaribi wa a'fu liha. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah misai kamu dan biarkan janggut jangan dicukur. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, lebih kurang ini adalah 10 perkara. Ada yang disebut 5, pengukuhan penjagaan kebersihan itu disebut lagi 5 dalam bentuk wuduk, iaitulah memasukkan air ke dalam istinsyaqul ma', memasukkan air ke dalam hidung, memasukkan berkumur-kumur untuk buang kesan daripada daripada kita makan, untuk menyucikan ketika mana kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu khusus perkara-perkara yang secara umumnya orang buat, dia fitrah, secara umumnya orang akan buat, dan dia sebagai pengukuhan kepada 5 yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pi satu-satu. Yang pertama, qassus syarib, memendekkan misai. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk memendekkan, menipiskan misai. Tembai misai dia bukan sebahagian daripada alamat kata orang itu adalah orang yang beriman. Dalam hadis yang lain berkaitan dengan antara perbezaan antara kita dengan orang lain adalah antaranya menipiskan kumis, menipiskan misai, dan juga memelihara janggut. Dalam masa yang sama, dia menjadi benda yang fitrah. Sebab tu kalau kita tengok rata-rata, tidak semua orang yang beragama lain yang mereka itu tidak menjaga misai, sampai misai jadi panjang, ketika nak minum air pun susah, ketika nak makan pun susah. Itu bukan amalan orang lain pun, kerana secara fitrahnya diterima secara umum bahawa untuk menjaga kebersihan makanan si pemakan, dan juga untuk orang lain tengok supaya tak geli itu, memelihara misai itu hanyalah sekadar menipiskannya, untuk menunjuk kata berbeza daripada orang perempuan ataupun sebagainya, dia boleh sekadar untuk menipiskannya. Tetapi kalau sampai masuk, sampai tutup segala bibir atas ni, sampai tutup mulut dan sebagainya, itu antara perkara yang membezakan satu orang yang pandai meraihkan fitrah dengan orang yang tidak pandai untuk meraihkan fitrah. Qassus syarib, dalam kebanyakan hadis disebut dengan qassus syarib. Qassus syarib, al-qassu dia membawa makna buang licin. Buang
Dan ada yang menyebut dan memahami daripada hadis tersebut dengan menyebut maksud qassu itu merujuk kepada menipiskan. Menipiskan. Jadi dia buang sampai senipis mungkin kalaupun dia nak simpan, tapi yang lebih utamanya adalah qassus syarib, iaitu dengan buang keseluruhan yang dinamakan sebagai misai. Itu yang pertama tuan. Jadi ketika mana dia perlu untuk dibuang, ketika mana perlu untuk dibuang, itu yang disebut oleh dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, dia kata kita disunnahkan mencukur kumis atau memotong kumis sampai ke bibir untuk menjaga kebersihan tertentu, dan disunnahkan apabila ia telah menjalar. Bila dia mula jadi panjang, maka qassus syarib disunnahkan untuk kita buang misai tersebut. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Yang kedua, wa i'fa'ul lihyah, ataupun dalam hadis yang kedua tu wa'ful liha, disebut oleh Nabi SAW, peliharalah, jagalah, biarlah janggut itu jangan dicukur. Dalam masalah membiarkan janggut, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam fatwa Saudi, dan kalau tak mau tengok dalam fatwa Saudi pun, fatwa Islam web pun sama. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam beberapa fatwa-fatwa yang lain juga sama. Saya nak baca ni. Dia sebut memotong janggut, buang janggut keseluruhannya haram mengikut pandangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, mengikut tiga mazhab. Wa wajhun 'inda Syafi'iyah, dan satu wajah, satu pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan itulah pandangan yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i, Al-Halimi dan juga Al-Azra'i. Mazhab Syafi'iyah yang muktamad adalah makruh. Dia tak sampai kepada haram memotong janggut ini, membuang janggut, cukur janggut ini. Mengikut pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia adalah makruh. Dan itulah yang telah disebut oleh Syaikhan, dua syekh dalam mazhab Asy-Syafi'i, iaitulah Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar juga menyebut perkara tersebut, dimakruhkan yukrihu halqul lihyah, dimakruhkan mencukur janggut. Okey. Dan dia sebut tentang beberapa pandangan lagi. Ala kulli halnya, kita kata pandangan berkaitan dengan memelihara janggut itu ada khilaf di kalangan para ulama. Sebahagiannya menyebut wajib untuk membiarkannya tanpa dipotong walaupun sedikit. Min ghairi qassin, qassin artinya cukur, wala taksir, dan juga tanpa memotong, memendekkannya, hatta tatawwal, sampai dia panjang, tak kira sampai ke sekadar mana, maka pada ketika itu dia kena terus jaga dia. Sebahagian yang lain sebut hatta takunu kasifatun. Dia kata jaga, memang i'fa'ul lihyah perlu untuk kita memelihara janggut, kerana untuk membezakan dengan orang lain, untuk kita memelihara janggut sesuainya, tetapi dia sekadar di bawah ma bainal lihyain, jaga di bawah ini dengan disebut sekadar qabadah, sekadar satu genggam. Sekadar satu genggam. Orang Melayu rata-ratanya tak ada satu genggam, ada ciput macam ni ya. Kerana dia kata, dan itulah yang dimaksudkan dengan i'fa mutlaqan. Memelihara janggut, biar bagi janggut panjang, itulah yang dimaksudkan dengan i'fa secara mutlaknya, dan itulah yang lebih berhak ataupun yang lebih hampir untuk diikuti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Jadi ada dua pandangan. Dan kalau kita perhati semua pandangan-pandangan mazhab ni menyebut kata jaga lihyah itu, i'fa'ul lihyah, memelihara lihyah itu, memelihara janggut itu adalah sebahagian daripada tuntutan sunnah. Cuma ada dua pandangan. Satu kata ada hadnya, satu lagi kata biar. Adapun dari segi menggondolkannya, buang terus ni, cukur terus janggut, itu dalam mazhab Asy-Syafi'i sahaja meletakkan hukumnya adalah makruh. Adapun dalam tiga mazhab lagi, sama ada Malikiyah, Hanabilah ataupun Hanafiyah, semua itu mereka berpandangan bahwasanya
hukumnya adalah haram. Hukum apa? Hukum cukur janggut itu adalah haram. Membiarkan janggut, ulama Syafi'iyah berpendapat bahawa hukum membiarkan janggut itu sunnah, dan ada ulama lain yang menyatakan wajib, akan tetapi harus tetap dirapikan untuk menjaga keindahannya, untuk menjaga supaya ada taghtiyah. Bila kita tengok tu ada satu kehaibatan dalam memelihara janggut, maka itu juga pandangan di kalangan para ulama, dia perlu untuk dipelihara dalam keadaan dijaga. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga dia adalah siwak. Siwak ni tadi kita baca ada hadis yang pertama tadi ni, dan ada hadis yang lain juga. Nabi SAW sebut, aktsartu alaikum fis siwaki, dalam siri yang lalu kita baca, aku sering menganjur kalian supaya bersiwak. Dalam hadis yang lain, orang tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi ni bila dia masuk rumah, benda apa yang paling pertama dia buat? Aisyah kata dia bersiwak. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin. Kalaulah aku tak takut untuk memberatkan umatku, maka nescaya aku akan suruh mereka untuk bersiwak ketika setiap kali mendirikan sembahyang. I'fa'ul lihyah, as-siwak. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung ketika mana berwudu. Kemudian potong kuku. Kadang-kadang orang membiarkan kuku kan panjang sampai nampak hitam dan sebagainya. Syekh Ratib An-Nabulsi dalam satu ulasannya terhadap hadis ini, beliau menyebut tentang terutamanya apabila tukang masak dan orang-orang yang dia membiarkan kekotoran di sebalik dia, menyebabkan kalau dia pegang sesuatu benda akan berpindah bakteria-bakteria yang tak elok ni, akan berpindah segala kuman dan sebagainya, dan akhirnya dia memudaratkan orang lain. Kerana dia tidak menjalankan kehidupan dia yang bertepatan dengan sunnah fitrah. Saya pergi Sepang, pergi satu tempat orang ni Banjir, kawasan Banjir kan, mereka buat dapur rakyat. Dalam banyak dapur rakyat, dalam banyak tempat mereka buat dapur rakyat, saya pergi ziarah satu dapur rakyat. Saya tengok mereka buat nasi daging hari tu. Oh sedap. Saya tengok mereka buat nasi daging kan. Ketika saya duduk hari Senin lepas, ketika saya duduk sama-sama dengan saya duduk tu, saya tengok ujung tu mereka duduk tengah ayam asam daging, nasi daging. Tengok dia potong, dia ni kidal, dia potong belah kiri. Tak apalah, dia pegang apa yang dia potong tu dengan tangan dia. Lepas tu habis tu, dengan bekas rokok dia tengah hisap rokok semua lebih kurang, tangan tu beritam semua, dia goi dengan tangan kiri. Saya yang betul-betul niat nak makan dah bubuh dah nasi daging tu, duduk tunggu datang tu saya kata, Pak Long ni tah dia juga masak nasi. Saya tarik balik pinggan tu, saya kata lupa puasa hari ni, terus pergi makan kedai lain. Dapur rakyat tu tak ini makan. Tuan-tuan, benda-benda yang seumpama tu kadang-kadang dia benda ni dia bukan berkaitan dengan dia fitrah. Semua orang dia akan rasa kegelian tersebut. Istinsyaqul ma', memasukkan air ni adalah dengan tujuan dalam masalah wuduk, dan dia menunjukkan tentang kebersihan. Ghuslul barajim, di celah-celah jari ketika mana kita berwuduk, supaya mengeluarkan segala kekotoran. Natful ibti, bulu ketiak. Halqul anah, menjaga kebersihan dengan membersihkan yang di sekitar kemaluan, dan seterusnya bersuci apabila buang air yang dipanggil dengan istinja. Dan dalam mazhab, dalam perbincangan fiqh disebut kata istinja tu boleh berlaku dengan batu, istinja tu boleh berlaku dengan kain yang kesat, istinja tu boleh berlaku dengan air dan sebagainya. Yang pentingnya adalah dia membersihkan setelah dia mengqadakan hajat. Jadi tuan-tuan, itu adalah sunnah fitrah yang perlu untuk kita laksanakan dalam hidup kita. Dan hadis ini memberikan pengajaran kepada kita bahawasanya Islam adalah agama fitrah, dan semua aturannya itu tidak bertentangan dengan tabiat manusia. Fitrah-fitrah yang lain pun banyak. Yang disebut kata fitrah ni benda yang Allah Ta'ala basuh secara fitrahnya. Allah Ta'ala basuh. Tuan-tuan, berkahwin itu adalah fitrah.
Itu adalah fitrah. Dan Islam dia tak melarang berkahwin, tuan-tuan, kerana dia fitrah. Islam tak larang berkahwin. Islam tak larang berkahwin. Dan berkahwin tu, tuan-tuan, dia bermula daripada cinta. Islam tak larang untuk bercinta. Dia bukan satu dosa besar sangat. Anak saya duduk ada luar, dia dengar dia balik bercinta pula, kacau. Dia Islam bukan melarang kita. Dia bukanlah dalam makna pendidikan yang baik itu adalah melarang anak ni daripada langsung tak boleh bercinta, langsung tak boleh ada perasaan terhadap lawan jenis. Itu bukan Islam. Islam tidak melarang perkahwinan. Islam tak melarang. Agama lain, tuan-tuan, Buddha, Kristian, Buddha khususnya, Buddha itu dia melarang daripada sami dia itu berkahwin. Tak boleh kahwin. Dan tuan-tuan baca, banyak kali dah disebut, banyak kali lah laporan di wat Siam, wat Buddha itu, di rumah-rumah peribadatan mereka itu, yang akhirnya tok sami dia tu dia liwat dengan sami baru masuk, ataupun dia berzina dengan pesakitnya ke, ataupun orang main untuk berubat dan sebagainya. Dan ini kerana apa? Kerana dia lawan dengan fitrah. Agama kita adalah agama fitrah. Itu yang disebut dalam surah Ar-Rum, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nas la ya'lamun. Allah Taala kata, dalam bersama dengan kejadian kita ni, Allah Taala masukkan fitrah allati fataran nas 'alaiha, yang manusia akan berfitrah dengan fitrah tersebut. Nak suci tadi ni, hak disebut sebagai sunnah fitrah ini, nak berkahwin, nak kepada keadilan, nak hidup secara sama rata, nak hidup dalam keadaan tak tertekan. Ini semua adalah fitrah yang ada kepada manusia. Allah Ta'ala kata, fitrat Allah, itu adalah fitrah allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah Ta'ala memasukkan rasa nak berfitrah itu kepada manusia. La tabdila li khalqillah, kamu tak boleh tukar ganti segala ciptaan Allah. Ciptaan Allah Ta'ala bagi kepada kita fitrah tu tak boleh tukar ganti. Sebab tu kalau ada agama-agama lain ataupun ajaran-ajaran lain yang dia datang untuk menghalang fitrah, ada satu ajaran tu kan, law ni apa khabar dia pun saya tak tahu. Dulu ni ada 2 kah dia pun tak bagi buat. Segala pengikut ajaran tu bila masuk duduk di tempat tersebut, ajaran tu dulu ni adalah duduk di negeri Islam Mekah, Kelantan, Darul Naim. Dulu ni lawan ni macam mana apa khabar ajaran tersebut, wallahu alam. Dan dia ada satu tokoh yang asalnya duduk dengan ajaran tersebut, akhirnya dia keluar dan dia isytihar tentang ajaran tersebut. Ada 2 kah yang mereka tak benarkan. Kah yang pertama, mereka tak benak pi Mekah. Mereka tak benak pi Mekah. Siapa yang masuk ajaran tu, siapa yang duduk, mereka tak benak anak-anak pengikut ajaran mereka ini untuk pi ke Mekah Al-Mukarramah. Sampai bila dia sampai kepada satu martabat, dia sampai kepada satu martabat tu, barulah dia boleh pi Mekah. Tok guru pi Mekah banyak kali, anak murid tak boleh pi. Sebab Mekah ni dia kena duduk tempat yang tertentu. Yang keduanya, mereka tak benak untuk menikah. Kalau masuk ajaran tu, sebelum daripada masuk dah menikah, tak apa. Kalau kata ikut ajaran tu, baru muda ikut ajaran dan tak menikah, maka dia tak boleh menikah. Dia tak boleh menikah. Sebab menikah ni akan menyebabkan kita lalai daripada dunia dan sebagainya. Sedangkan menikah tu fitrah. Nabi SAW sebut, tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinaka bil mal. Berkahwinlah dengan orang perempuan, mereka akan mendatangkan kepada kamu harta. Nabi SAW sebut tentang an-nikah sunnati, nikah tu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Al-Quran kata, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahlah kamu apa yang terbaik untuk kamu daripada orang perempuan, sama ada 2, 3 ataupun 4. Ada ajaran tuan-tuan, ajaran ni dia kata tak boleh menikah. Orang yang masuk tak menikah lagi, tak boleh menikah. Ada satu orang, dia muallaf, dia ikut ajaran ni. Dia lepas dia masuk Islam, dia daripada Buddha, bini dia daripada Kristian, India, Cina dan India kahwin. Lepas kahwin, dia rasa tak puas hati di satu tempat dia. Dia duduk di satu tempat, dia rasa tak puas hati. Pergi ikut ajaran tu. Anak dapat 9 kot. Sebelum dan selepas. Antara benda yang dia duduk tengok tu, dia suruh hidup dalam keadaan bagi ma'isyah saja. Anak tak boleh mengaji, pasal sistem pengajian ni adalah sekular, dan tak bagi menikah.
Anak tak boleh menikah. Anak dengan ta'ati baca apa semua ni. Sampai satu ketika dia tengok anak tok guru ni kahwin umur 24 tahun. Anak dia boleh kahwin pula. Kahwin bukan seorang pula tu. Lepas tu dalam umur 28 kahwin pula lagi seorang. Oh, dia kata ajaran haram jadah apa ni? Dia mula tinggal ajaran tu. Oh, dia kata dia haram jadah apa buat ni. Dia mula tinggal ajaran tu, kembali ke pangkal jalan. Kembali kepada maksudnya pemahaman Islam yang fitrah itu kadang-kadang diganggu oleh ajaran-ajaran yang kononnya mengatasnamakan Islam. Saya Allah alam masih ada ataupun tidak ajaran tu. Dia panggil apa? Dia 2 kah tak boleh buat, tak boleh pergi Mekah dan tak boleh menikah. Tuan-tuan, adapun berkaitan dengan berkhitan. Khitan itu adalah sunnah. Khitan itu adalah sunnah. Ataupun secara lebih yang kita sebut, dia adalah wajib. Khitan tu berkhatan. Kita panggil sunat, kita panggil masuk jawi. Kita panggil hak tu adalah wajib. Pandangan dari segi Asy-Syafi'iyah menyatakan sunnah bagi bayi yang berusia 7 hari. Itu adalah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Diriwayatkan bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun berkhitan ketika usianya 80 tahun. Memotong kuku adalah sunnah. Memotong bulu kemaluan sekitar itu dituntut pada, disebut kata para ulama memakruhkan kalau kita membiarkannya lebih daripada 40 hari. Semua ni tuan-tuan ada 2 benda. Yang pertama, Islam ini mengajar kepada kita untuk memelihara tentang kebersihan, dan yang keduanya, Islam adalah agama yang fitrah. Fitrah dengan makna dia amat sesuai dengan fitrah kehidupan seluruh manusia. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Bab lain pula, Imam An-Nawawi rahmatullah alaih menyebut tentang bab pada menyatakan az-zakah wa fadailuha, zakat dan kelebihan ataupun keutamaannya. Sebagaimana biasa, Imam An-Nawawi rahmatullah alaih beliau mendatangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama dipetik daripada surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Zalika dinul qayyimah. Imam Nawawi ambil nak syahid dia tak mana? Penyaksian dia duduk tak mana ayat ni? Ayat wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Agama ini kita disuruh untuk beribadah dalam keadaan ikhlas, dan kita disuruh untuk mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah. Yang kedua, ayat daripada surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tudzakkihim biha. Ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan daripada dosa dan sifat kikir, sifat bakhil, sifat kedekut. Wa tudzakkihim biha, dan menyucikan mereka, yakni mengangkat darjat mereka ke darjat orang-orang yang ikhlas. Jadi ayat surah At-Taubah ni ayat 103, Allah Ta'ala sebut khudh min amwalihim, ambillah daripada harta mereka. Harta siapa? Harta orang yang kaya. Disebut oleh Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada orang yang berada di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di kalangan mereka. Itu disebut sebagai zakat. Khudh min amwalihim, ambillah daripada harta mereka, yakni orang kaya tadi ni, orang yang berada, sadaqatan, satu sedekah. Sedekah di sini membawa makna zakat, dan hikmah daripada zakat itu tutahhiruhum, menyucikan mereka daripada sifat bakhil, menyucikan mereka daripada dosa-dosa, wa tudzakkihim biha, dan dalam masa yang sama menyucikan mereka itu dari sudut mereka diangkat darjat menjadi orang yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ini. Saya akan baca 3 hadis, kita terjemah, kemudian kita rangkumkan syarahannya insya-Allah. Hadis yang pertama, An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditegakkan Islam di atas 5 perkara. Mengucap bahwasanya, menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, haji ke Baitillah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis yang kedua, wa an Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd sa'ir ar-ra'si nasma'u dawi sawtihi wa la nafqahu ma yaqul hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Kata Talhah bin Ubaidillah, dia kata ada seorang lelaki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini adalah namanya Dhammam bin Sa'labah. Dhammam bin Sa'labah. Dia ni daripada orang Najd. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambut yang kemasai. Dia kata Talhah bin Ubaidillah, kami dengar dia bercakap dengan Nabi dengan suara yang keras, tapi suara yang tinggi, tapi kami tak faham apa yang dia maksudkan. Rupa-rupanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kat dia, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 waktu sembahyang sehari dan semalam. Dia tanya kepada Nabi, hal alayya ghairuhunna? Apakah menjadi tanggungjawab kepada saya selain daripada 5 waktu itu? Nabi kata, la illa an tatawwa'. Tak wajib apa dah, kecuali kamu nak sembahyang sunat, tatawwa'. Faqal, dia tanya lagi dan Nabi jawab lagi, wa siyamu syahri Ramadan. Kamu kena berpuasa dalam bulan Ramadan. Dia tanya kepada Nabi, hal alayya ghairah? Apakah saya perlu buat selain daripada puasa bulan Ramadan ni? Nabi kata, la illa an tatawwa'. Tak perlulah. Puasa ni hanya cukup puasa Ramadan. Itu adalah tanggungjawab kamu sebagai seorang Muslim, kecuali kamu nak tambah puasa Isnin Khamis, kamu nak puasa hari Arafah dan sebagainya. Qala wa zakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata faqala hal alayya ghairuha. Kata rawi Talhah bin Ubaidiyah, sampailah Nabi sebut kepada dia tentang zakat. Dia tanya kepada Nabi, hal alayya ghairuha? Apakah saya perlu buat selain daripada itu, selain daripada zakat yang wajib itu? Nabi kata, la illa an tatawwa'a. Tidak, melainkan sekiranya kamu nak buat tatawwu'. Tatawwu' maksudnya yang sunat. Fa'adbara ar-rajulu, maka dia pun berpaling ke belakang, dia jalan pergi. Dia adalah Dhammam bin Sa'labah radhiyallahu anhu. Bila dia pergi, Nabi SAW kata, wallahi, demi Allah, la azidu ala hadha. Fa'adbara ar-rajulu, dia berpaling ke belakang sambil dia nak pergi tu, dia kata, wallahi, demi Allah. Dhammam ni kata, la azidu ala hadha, saya tak mau tambah dah. Saya kira sembahyang sehari semalam 5 waktu, saya kira puasa bulan Ramadan, saya kira zakat. Sedekah tak ada, puasa lain daripada bulan Ramadan tak ada, sembahyang 5 waktu ni saja. Sembahyang 5 waktu ni. Dia kata, wallahi la azidu ala hadha, demi Allah, aku tidak akan tambah daripada ini. Wala anqusu minhu, dan aku tak akan kurang walaupun sikit. Nabi SAW kata, aflaha in sadaq, dia akan beruntung jika apa yang dia katakan itu adalah benar. Dia akan beruntung sekiranya dia benar dalam berkata. Hadis yang ketiga, saya mahu kita rangkum ulasan insya-Allah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan radhiyallahu anhu ila al-Yaman faqala ud'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidhalika fa'limhum anna Allah ta'ala iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, mengutuskan untuk menyampaikan dakwah kepada penduduk Yaman. Maka Nabi kata kepada dia, ajaklah mereka untuk bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah pesuruh Allah. Sekiranya mereka mentaati kamu dalam perkara tersebut,
maka baru tambah sikit ajaran. Maka ajarlah kepada mereka bahawa Allah Ta'ala memfardukan sembahyang 5 kali sehari semalam. Sekiranya mereka telah taat dalam perkara tersebut, maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas mereka itu sedekah, zakat, diambil daripada orang kaya di kalangan mereka, dikembalikan kepada orang miskin. Ila akhir. Ada lagi saya tak tersebut. Jadi tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, dalam 3 hadis ini, hadis yang pertama, baginda Nabi SAW menyebut tentang rukun. Rukun ni artinya sendi-sendi. Dia adalah corner-corner yang menentukan tentang itulah Islam. Islam ini dia tertegak, bunia, ditegakkan di atas 5 asas ini. 5 asas, 5 rukun, 5 sudut, 5 perkara ini. Iaitulah syahadah. Dalam turutan ini, kalau kita tengok dalam turutan hadis Jibril, ketika Jibril tanya Nabi, dia sebut tentang syahadah, yang kedua adalah sembahyang, wa tuqimus salah, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, yang kelima adalah haji. Dalam turutan ini Nabi sebut syahadah, kemudian yang keduanya sembahyang, yang ketiganya zakat, yang keempatnya haji, yang kelimanya adalah puasa dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, ini adalah dalam urusan apa? Urusan hubungan antara kita dengan Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Syahadah, pengakuan daripada seorang hamba. Kita mengaku bahawasanya Allah itu adalah Tuhan kita, Muhammad ini adalah Nabi kita. Lalu dalam hidup kita, kita akan pastikan bahawasanya semua kerja buat kita ikut Allah dengan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asasnya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu dah kata perkara tersebut, fa anta muslim, maka kamu adalah seorang Islam. Kamu adalah seorang Islam. Sampai ke tahap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada anak angkat, cucu angkat kesayangan dia. Tuan-tuan kenal Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah orang yang amat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diambil sebagai anak angkat Nabi. Nabi pernah berkahwinkan dia dengan pernah berkahwin dengan Zainab binti Jahshin, dan dia juga setelah itu kerana tak kafaah dia juga berkahwin dengan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ni orang Ethiopia, orang Habasyah, kulit hitam. Manakala Zaid bin Harithah kulit dia adalah sawo matang, putih sikit. Bila kahwin dengan Ummu Aiman, dapat anak yang diberi nama Usamah ni, kulit dia sama dengan mak dia. Sampai berlaku sukses di Madinah ni tuan-tuan. Manusia hidup dalam masyarakat manusia, sukses ni orang Madinah tuan-tuan. Orang Madinah, mereka itu orang. Hak hidup zaman Nabi tu, para sahabat tu orang tuan-tuan, orang ni kadang-kadang dia orang macam orang kampung Perlis, macam orang balik pulau. Maksud dia dari segi kadang-kadang tu tengok tu dia main detik, dia pekat-pekat bergosip. Ada je Madinah pada waktu itu. Dia kata betul ke anak Zaid ni nampak hitam elok? Sampai tiba yang tu. Dan dalam hadis Nabi ada sebut, dia puncak anak kita ni jadi muka kita ataupun muka bini kita, banyak turun bini kita ataupun banyak turun kita tu, dia ada pasal dia. Ada pasal dia. Itu kita kira lain kali. Usamah bin Zaid bila tengok ni tuan-tuan, orang kata ke tu, Nabi SAW dia terasa dengan apa yang orang kata ni. Sampai satu hari tuan-tuan, ada satu ilmu di kalangan orang Arab lama ini, ilmu mereka itu mereka boleh tengok, melalui tengok mereka tengok sekaligus, mereka berasa kata mereka dia ada hubungan. Satu hari Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harithah, mereka duduk dalam satu sentung, tak nampak apa melainkan kaki. Kawan ni main tengok, dia kata ba'duha min ba'd, walaupun warna mereka berbeza, seorang hitam, seorang putih, lebih putih daripada seorang tu, tapi dia kata ba'duha min ba'd, sebahagian daripada sebahagian yang lain. Makna nak bagi tahu kata depa ni adalah anak dan ayah. Nabi cukup gembira dengan kepakaran ilmu kawan tersebut, dan dia balik. Aisyah kata, sejak pada waktu itu, sejak dalam masa-masa tersebut, aku tak pernah tengok Nabi balik dalam keadaan cukup gembira melainkan pada hari tersebut. Masuk terus dia bagi tahu ke Aisyah peristiwa tersebut, dan dia kata aku cukup bergembira, seakan-akan baginda puas hati kerana anak angkat kesayangannya Zaid bin Harithah dan
Usamah bin Zaid ini terlepas daripada gosip yang orang duk kata di luar sana. Kesayang dia kepada Usamah bin Zaid. Tapi tuan-tuan, bila Usamah bin Zaid satu ketika, Usamah bin Zaid telah membunuh satu orang yang mengucap. Dia lawan dengan dalam satu peperangan sampai dia jatuh. Habis dah. Habis ikhtiar dah. Waktu tiba-tiba dia mengucap. Usamah bin Zaid memilih untuk dia. Balik-balik sampai berita tu kepada Nabi. Nabi kata, awak hang buat macam tu? Dia kata, qalahu mustahzi'an. Dia kata tu sengaja, saja-saja, main-main dia. Dia kata tu sebagai mustahzi'an, nak mempermainkan kita saja. Dah sampai jatuh dah. Awak hang tak kata awal-awal tadi. Pasal apabila hang jatuh baru hang kata. Sabah bin Zaid kata, sebut begitu, qalahu mustahzi'an. Dia kata tu dalam keadaan mustahzi'an. Nabi SAW marah lagi. Nabi kata, asyaqaqta qalbah, apakah kamu belah dada dia sampai kamu tahu niat dia. Dia kata tu hanya sekadar main-main. Syahadah, tuan-tuan. Syahadah punya nilai yang cukup tinggi. Apa yang membezakan kita dengan orang lain adalah syahadah. Siapa yang boleh bawa balik ketika mana mati itu dengan syahadah. Dia jaga syahadah. Dia jaga syahadah itu daripada syirik, daripada nawaqid, daripada segala pembatalan syahadah dan sebagainya. Orang ini akan balik bertemu dengan Allah dalam keadaan akhirnya dia akan diampun oleh Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Dirikan sembahyang, hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Tunaikan zakat sebagai hubungan kemanusiaan kerana patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Redha kepada Allah. Redha kepada Allah, redha daripada Allah dengan berbakti kepada sesama insan. Yang kedua, tuan-tuan, hadis yang kedua. Tuan-tuan perhati soalan Dhammam bin Sa'labah ini. Dhammam bin Sa'labah ini, tuan-tuan, hadis ini menunjukkan tentang kebijaksanaan Nabi, fatanah Nabi dalam menyampaikan dakwah. Tuan-tuan, kita bukan semua sama. Kita bukan semua sama. Bukan semua yang jadi boleh konsisten. Tak semua. Tak semua orang yang boleh konsisten dengan perkara-perkara yang sunat. Kita dengar ramai orang kita dengar. Orang yang sejak daripada 30 tahun, 40 tahun, dia cukup jaga puasa Isnin Khamis, dia cukup jaga. Ada orang yang hidup dia adalah dengan Al-Quranul Karim. Ada orang, tapi tuan-tuan, ada orang yang awam minal muslimin, orang yang awam di kalangan orang Islam. Orang yang awam di kalangan orang Islam. Orang yang seumpama ini, tu yang Nabi SAW sebut, aflaha in sadaq. Dia akan beruntung, dia akan berjaya sekiranya dia benar. Dia benar dalam apa? Dia benar dalam menjaga perkara-perkara yang tuntutan ini. Sebab kita bukan semua sama, tuan-tuan. Kita bukan semua sama. Kerana kita bukan semua sama, itulah tingkatan syurga itu berbeza. Tuan-tuan pernah dengar, tuan-tuan pernah ingat sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin ni, geng B40 ni. Geng B40 di kalangan sahabat ni mai jumpa dengan Nabi. Dia kata, zahaba ahlud dusur bil ujur. Jam tu mati, masuk waktu dah lagi. Aduh ni. Zahaba, baru dah ke? Tuan-tuan, zahaba ahlud dusur bil ujur. Mereka mai jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka boleh dapat pahala yang banyak-banyak. Kami orang miskin ni macam mana? Maka Nabi ajak satu zikir kepada mereka. Mai pula lepas tu bila orang kaya pun tahu. Dia kata, ya Rasulullah, puak ni tahu dah. Geng-geng kaya ni tahu dah macam mana pula keadaan kami. Nabi kata, demikianlah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dia kehendaki. Ada orang yang boleh masuk syurga melalui kekayaan. Ada orang yang boleh masuk syurga melalui kekuasaan. Ada orang yang boleh masuk syurga melalui perniagaan. Kerana dia berniaga, dia ada timbal balas kepada orang, dia ada timbang rasa kepada orang, dia jaga hati orang dan sebagainya. Dia boleh masuk syurga. Dia boleh jadi ahli syurga melalui perniagaan. Semua ni, tuan-tuan, macam-macam cara. Dan ada orang yang awamul muslimin, dia awam, nak suruh dia ikut turutan sembahyang duha, hang kena jaga sembahyang duha, sedangkan dia sibuk dan sebagainya. Nabi SAW kata, okey, cukup. Kalau hang jaga khamsu salawatin, hang jaga 5 waktu dengan elok, betul? Dia tanya Nabi, ada tanggungjawab sembahyang yang lain ke? Nabi kata, ghaira an tatawwa', la illa an tatawwa'. Tak ada dah kewajipan sembahyang lain kecuali kamu nak buat benda yang tatawwa'.
kamu nak sembahyang. Jadi kalau hak jenis macam ni, setahun sekali sembahyang witir pun tak apa dah. Tapi orang yang ada kelapangan, macam kita semua mungkin ada kelapangan, sudah tentulah kita kena tambah. Ini kaedah dakwah Nabi SAW. Nabi dakwah, Nabi ra'i yang paling lemah di kalangan umat, sampailah yang paling kuat di kalangan umat. Tuan-tuan ingat Abdullah bin Amru, dia meriwayatkan satu orang jumpa Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nak khatam Quran ni lagu mana?" Nabi kata, "Ala 30 hari. 30 hari sekali khatam." Kalau ambil balik tengok kepada juzuk Al-Quran lah ni, ada 30. Lebih kurang satu hari, satu juzuk. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya lebih pada tu pun boleh." Nabi kata, "Ala 20, 30 hari, 20 hari sekali khatam." Dia kata, "Rasulullah, saya lebih pada tu pun boleh." Nabi kata, "Ala 10 sekali khatam." Dia kata, "Lebih daripada tu pun boleh." Nabi kata, "Ala 7 hari sekali khatam." Dia kata, "Lebih daripada tu pun boleh." Nabi kata, "Ala 5 hari sekali khatam." Dia kata kepada Rasulullah SAW, "Lebih daripada tu pun boleh." Nabi kata, "Ala 3 hari sekali khatam." Dia kata, "Saya lebih daripada tu pun boleh." Nabi kata, "Jangan duk tambah dah, hang berhenti dekat tu." Kawan dia sebut, bila dia sampai kepada umur dia tua, falamma kabura, bila umur dia tua, dia kata, "Kalau aku terima hak Nabi kata 30 sekali khatam pun bagus." Waktu semangat tuan-tuan, dia nak buat. Waktu semangat. Dan ghalibnya manusia ini sama dengan semangat, dia niat juga semangat untuk menghukum orang. Ini masalah di kalangan manusia. Sama dengan dia semangat dia nak berubah, dia tengok orang yang tak sama dengan dia mula nak menghukum orang juga. Agama mengajar kepada kita, dan ini yang ditunjuk oleh baginda Nabi SAW dalam kaedah berdakwah. Nabi beritahu tentang keutamaan perkara yang perlu untuk semua kita, yang daif, yang kuat, yang kaya, yang miskin, semua kena buat ni. Sembahyang, puasa Ramadan, zakat bagi orang yang mempunyai kelebihan. Bila dia kata, "Ya Rasulullah, kalau macam tu, wala azidu ala hadha, saya tak mau tambah dah. Wala anqusu min hadha, saya tak mau kurang dah daripada perkara ni. Saya nak puasa untuk buat perkara ni saja." Nabi SAW kata, "Aflaha in sadaq." Dia akan beruntung sekiranya dia benar dan jujur dalam apa yang dia katakan. Tuan-tuan, hadis yang ketiga, hadis tentang pengutusan Muaz, dan dia ada kaitan juga dengan hadis yang keempat ini. Tuan-tuan, ajaran Islam sampai satu ketika, hadis yang keempat tentang digunakan kalimah uqatil. Hadis yang ketiga ni dia guna kalimah ud'uhum, ad-da'wah dan al-qital. Al-qital tu maksud dia perang. Perang ni salah satu daripada cabang jihad. Tapi bukan makna jihad adalah perang. Tak. Ramai orang salah faham. Kadang-kadang orang menganggap, kata satu-satunya makna jihad itu adalah perang. Tidak. Jihad ni maksud dia adalah kesungguhan, bersungguh-sungguh. Itu jihad. Al-juhdu, itu adalah jihad. Bukanlah makna jihad itu adalah perang, tapi perang itu adalah salah satu juzuk daripada jihad. Okay. Nabi SAW sebut tentang jihad dalam hadis yang keempat, tentang qital, tentang perang. Hadis yang ketiga, Nabi SAW sebut tentang apa? Tentang dakwah. Dakwah dan jihad, tuan-tuan. Matlamat akhirnya apa? Matlamat akhirnya untuk prinsip-prinsip agama ini ditegakkan. Dan itulah yang maksud dengan liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Nabi bagi tahu kat Muaz ketika nak diutus untuk berdakwah, dakwah mereka supaya mereka mengucap. Itu asas. Bila mereka mengucap, tambah sikit, ajar kepada mereka Allah Ta'ala fardukan 5 kali sembahyang sehari semalam. Kalau mereka dah taat dah dalam perkara tersebut, maka bagi tahu kepada mereka tentang kewajipan berzakat. Dan prinsip zakat itu, falsafah zakat itu, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang yang fakir di kalangan mereka. Tuan-tuan, semua orang akan ada keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan. Dan inilah yang orang duk bincang lama, tuan-tuan. Kerajaan dan pemimpin kerajaan boleh tak berniaga? Gaji mereka dah dapat, rumah duduk free, boleh tak mereka ni berniaga?
Ini perbincangan yang cukup lama. Kalau mereka menega, tuan-tuan, menyebabkan mereka akan bertembung dengan rakyat. Dan kita rajin sebut, tuan-tuan, pemimpin dia kena berjiwa pemimpin. Pemimpin tak boleh berjiwa rakyat. Pasal apa? Rakyat perlu kepada tanah, pemimpin pun nak tanah. Akhirnya pemimpin ada dapat 100 hektar, rakyat dapat 10 hektar. Pemimpin kena berjiwa pemimpin. Jiwa pemimpin itu adalah khidmat. Manakala jiwa rakyat ni dia nak meningkatkan taraf hidup dia. Tak apa, tu kita tiga kali. Jadi tuan-tuan, hadis ini mengajar tentang dakwah. Akhir kemuncak dakwah tu apa? Syahadah itu dimartabatkan. Sembahyang itu didirikan. Ada liyudhirahu, sampai agama ini zahir di kalangan manusia. Demikianlah juga tujuan qital. Demikianlah juga tujuan qital. Qital juga dalam hadis yang seterusnya, hadis yang keempat dalam bab ini, demikian juga tujuan qital, tujuan berperang. Berperang juga tujuannya adalah untuk akhirnya kita akan jumpa dalam siri yang akan datang berkaitan dengan hadis ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan hadis yang ketiga dan keempat, hadis yang keempat dan kelima dalam bab ini berbicara tentang perkara tersebut, dan dia agak ulasan panjang daripada para syurahul hadis. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat kita dalam dua bab yang berbeza. Satu dalam bab yang ke-205 berkaitan dengan sunan fitrah, tentang 10 sunan fitrah, dan dalam bab 216 berkaitan dengan zakat dan juga keutamaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita, Allah Ta'ala menerima amalan kita, dan Allah Ta'ala memasukkan kita insya-Allah di kalangan mereka yang mendengar kata, mengikut yang terbaik daripada perkataan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.